Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazwan bin Ramlan, nombor matrik S58252 daripada K1. Saya ingin membentangkan tugasansi LO2 saya. Terusnya, bagi tugasansi LO2 ini, saya telah memilih tajuk iaitu pendatang asing tanpa izin yang dipanggil parti. Okey, kita masuk kepada slide pengenalan. Pada zaman yang lebih moden ini, ekonomi Malaysia kini turut berkembang pesat. Projek pembangunan berjalan lancar, peluang pekerjaan yang melimpah ruah terutamanya dalam sektor peladangan, pembinaan dan perkilangan. Akibat daripada keadaan tersebut, maka timbul masalah kekurangan tenaga kerja. Malaysia terpaksa mengambil banyak pekerja asing dan menimbulkan juga masalah kemasukan pendatang tanpa izin ini, iaitu parti. Kemasukan banyak pendatang tanpa izin ini telah mewujudkan keadaan yang tidak tenteram dan selamat kerana mereka telah banyak menimbulkan masalah kepada Malaysia. Seterusnya kita masuk kepada slide seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan parti? Parti ini terbagi kepada dua, iaitu pendatang masuk secara haram dan secara sah. Parti ini juga dikenali sebagai pendatang asing tanpa izin atau pendatang tanpa izin, lebih dikenali pendatang secara haram. Pendatang tanpa izin ini adalah sebagaimana orang selain daripada warga negara yang masuk dan keluar dari Malaysia melalui jalan yang tidak dibenarkan atau jalan yang tidak diwartakan dan tanpa pas atau permit yang sah. Manakala pendatang asing yang datang menggunakan cara yang betul adalah pendatang asing yang sah. Seterusnya kita masuk kepada slide faktor kemasukan parti ke Malaysia pada masa kini. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan parti masuk ke Malaysia pada masa kini? Faktor pertamanya adalah faktor ekonomi, faktor kedua faktor sosial, ketiga dasar kerajaan, keempat faktor geopolitik, kelima faktor bencana alam, keenam faktor ketersampaian. Alright, saya akan huraikan satu demi satu faktor-faktor tersebut. Bagi faktor ekonomi, wujudnya tarikan peluang pekerjaan yang luas di Malaysia dengan tawaran gaji lumayan dalam sektor ekonomi seperti pembuatan, peladangan, pembinaan dan perkhidmatan. Kekurangan buruh dapat diatasi dengan kemasukan parti dari Indonesia, Thailand, Bangladesh, Kemboja, Myanmar, Nepal dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan di Malaysia sekitar 4 hingga 6% tahun dan nilai mata wang Malaysia yang lebih tinggi berbanding negara asal mereka telah menggalakkan kemasukan parti ke Malaysia. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Kemudahan sosial yang banyak dan berkembang dengan pesat di Malaysia telah menjadi tarikan kemasukan parti ke Malaysia. Parti yang datang ke Malaysia akan dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik berbanding negara asal melalui seperti kemudahan pusat hiburan, pengangkutan dan perhubungan menyebabkan Malaysia menjadi destinasi kepada parti. Faktor seterusnya adalah dasar kerajaan. Kerajaan menggalakkan kemasukan buruh asing bagi memenuhi kekurangan buruh tempatan dalam sektor tertentu seperti sektor pembinaan, peladangan dan perkhidmatan. Kerajaan memudahkan urusan pengeluaran permit, visa, kadar bayaran levy yang rendah serta sentiasa berunding dengan negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Thailand bagi urusan tenaga buruh. Seterusnya adalah faktor geopolitik. Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan bebas daripada pergolakan dan kekacauan politik yang dahsyat. Keadaan ini telah menjadi daya tarikan kepada parti untuk berhijrah ke Malaysia kerana mereka akan berasa selamat dan terjamin apabila berada di negara ini. Faktor bencana alam juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemasukan parti ke Malaysia, iaitu Malaysia tidak mengalami bencana alam yang serius seperti gempa bumi, gunung berapi, ribut tropika dan lain-lain. Penduduk daripada Indonesia, Filipina yang sering berlaku bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi telah berhijrah ke Malaysia.
Faktor yang terakhir pula adalah faktor ketersampaian. Letakkan Malaysia yang dekat atau bersempadan dengan negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan Filipina memudahkan penduduk negara tersebut berhijrah ke Malaysia. Kemudahan sistem pengangkutan seperti pengangkutan udara, feri dan pengangkutan darat membolehkan darjah ketersampaian ke Malaysia dengan mudah, cepat dan kos yang murah. Jadi, perkara ini juga salah satu faktor yang menggalakkan kemasukan parti ke Malaysia. Okey, seterusnya kita masuk kepada slide kesan negatif yang wujud daripada kemasukan parti ini. Kesan yang pertama adalah persaingan buruk. Kemasukan parti untuk bekerja dalam sektor pembinaan, peladangan, pembuatan dan perkhidmatan akan menyebabkan berlakunya persaingan dengan buruh tempatan. Majikan lebih cenderung mengupahkan parti ini kerana kadar upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. Jika kemasukan parti ini tidak dikawal, kadar pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan akan semakin meningkat. Kesan negatif seterusnya adalah pengaliran wang keluar negara. Parti yang bekerja di Malaysia akan menghantar wang ke negara asal mereka. Ini akan menyebabkan wang negara akan mengalir keluar dan tidak berkitar dalam negara. Kesan seterusnya adalah persaingan kegiatan ekonomi. Kemasukan parti akan menyebabkan persaingan dalam aktiviti perniagaan seperti penjajah dan penjualan langsung. Parti yang dari Indonesia, Pakistan akan bersaing dengan penduduk tempatan dalam aktiviti menjaja dan jualan langsung seperti makanan, barangan keperluan harian, permaidani dan barang perhiasan. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya persaingan dengan peniaga tempatan dari segi ruang niaga di pasar malam, pasar tani, restoran dan lain-lain. Kesan negatif seterusnya adalah dari segi peningkatan masalah sosial. Kemasukan parti terutamanya yang tidak mahir atau kurang pendidikan akan meningkatkan masalah jenayah seperti samun, merompak, pengedaran dadah dan pengubahan wang haram. Kemasukan parti juga dari pelbagai negara akan menggalakkan pergaduhan kedatangan penduduk dari kawasan yang berbeza dari segi budaya dan agama, akan menyukarkan proses integrasi kaum. Selain itu, berlaku juga perkahwinan yang tidak sah di sisi undang-undang yang boleh menyebabkan masalah kewarganegaraan, contohnya perkahwinan antara penduduk tempatan dan parti. Peningkatan masalah sosial ini akan menjejaskan keselamatan dan imej sesebuah negara. Kesan negatif seterusnya adalah menimbulkan masalah pertempatan atau masalah setinggan. Peningkatan kemasukan pendatang asing akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk terutamanya di bandar. Kemudahan perumahan tidak mampu menampung jumlah penduduk asing yang bertambah dengan harga rumah yang semakin meningkat. Pendatang yang tidak mampu untuk menyewa rumah akan membina rumah-rumah haram di kawasan tanah rizab kerajaan. Keadaan kemudahan pembentungan dan sistem saliran akan yang tidak sempurna akan menyebabkan kawasan setinggan mengalami pencemaran air, udara dan bau. Kesan negatif yang terakhir daripada kemasukan parti ini adalah merebak wabak penyakit berjangkit. Ketiadaan kemudahan pembentungan dan sistem saliran yang baik akan menyebabkan kawasan setinggan mengalami masalah pencemaran air dan bau. Hal ini akan menyebabkan penularan wabak penyakit berjangkit seperti denggi, taun dan lain-lain. Pendatang asing juga akan membawa masuk penyakit yang dibawa dari negara asal mereka seperti TB, AIDS dan lain-lain. Kita masuk kepada slide seterusnya iaitu kesan positif daripada kemasukan parti ke Malaysia. Kesan positif yang pertama adalah dapat menjana pembangunan ekonomi negara. Kedua, meluaskan pasaran domestik. Ketiga, perkembangan proses pembandaran. Keempat adalah pembangunan fizikal. Saya akan menghuraikan tentang menjana pembangunan ekonomi negara. Kemasukan parti telah menjana pembangunan ekonomi negara seperti sektor pertanian, peladangan, pembinaan, infrastruktur dan pembuatan. Kemasukan buruh asing atau parti dapat menampung kekurangan buruh yang dialami.
Perkembangan sektor ekonomi akan meningkatkan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK dan menjana pendapatan negara dalam semua sektor ekonomi. Seterusnya, kesan positifnya adalah meluaskan pasaran domestik. Kemasukan parti akan menyebabkan pertambahan penduduk dan seterusnya akan meningkatkan saiz pasaran dalam negara. Pertambahan penduduk akan meningkatkan kuasa beli domestik dan ekonomi tempatan akan berkembang akibat perbelanjaan yang dilakukan oleh pendatang asing. Kemasukan parti juga akan menyebabkan perkembangan sektor lain seperti pengangkutan dan industri kecil dan sederhana. Kesan positif seterusnya adalah perkembangan proses pembandaran. Proses pembandaran berlaku dengan pesat akibat kedatangan parti atau buruh asing daripada luar negara yang bekerja dalam negara. Aktiviti pembinaan bandar akan berlaku dengan cepat. Pembinaan kawasan bertempatan dan kemudahan infrastruktur bandar akan dapat dibina dalam jangka masa yang singkat kerana mempunyai jumlah buruh yang mencukupi. Kesan seterusnya adalah pembangunan fizikal. Pembangunan fizikal di Malaysia menjadi lebih cepat dengan kemasukan tenaga kerja asing. Contohnya, pembinaan pembangunan menjadi lebih cepat dengan kehadiran tenaga kerja daripada negara-negara jiran. Okey, kita masuk kepada slide seterusnya iaitu langkah-langkah mengatasi masalah yang dibawa oleh parti. Langkah yang pertama adalah semua pihak harus bertanggungjawab untuk memastikan hanya pekerja yang layak dan sah sahaja bekerja di Malaysia. Terutamanya pihak berkuasa seperti polis dan immigration hendaklah melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab bagi membanteras kemasukan parti di dalam Malaysia. Bagi menjamin kesejahteraan rakyat daripada gangguan parti, mereka hendaklah membuat pemeriksaan dan pemantauan ke tempat-tempat yang disyaki menggaji parti. Seterusnya adalah dengan melaksanakan program 6P. Kerajaan juga harus melaksanakan program 6P ini iaitu pendaftaran, pemutihan, penguatkuasaan, pengusiran, pemantauan dan pengampunan. Program tersebut dapat dilaksanakan untuk tujuan mendapat anggah statistik jumlah parti yang berada di dalam Malaysia. Selain itu, mengumpul maklumat peribadi mereka termasuklah data biometrik. Menerusi program 6P ini, kerajaan juga dapat mengenal pasti keperluan jumlah pekerja yang diperlukan setiap sektor yang dibenarkan mengambil pekerja asing di negara ini. Alright. Langkah seterusnya adalah melaporkan kepada pihak berkuasa. Masyarakat juga harus berperanan dengan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat majikan yang menggaji parti. Terdapat majikan di kawasan pendalaman berkemungkinan mengambil parti kerana kosnya yang rendah dan jauh dari pemantauan pihak berkuasa. Langkah seterusnya adalah hukuman. Hukuman yang sewajarnya kepada majikan yang mengambil parti sebagai pekerja mereka. Hukuman, denda dan penjara wajar dikenakan ke atas majikan dan parti itu sendiri sebagai pengajaran kepada majikan dan parti yang lain. Parti yang telah menjalani hukuman dan denda hendaklah dihantar balik ke negara masing-masing. Langkah seterusnya adalah kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan negara lain. Kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan negara lain hendaklah dieratkan bagi membanteras kemasukan mereka secara haram. Sekatan dan kawalan yang ketat di pintu masuk Malaysia dan negara mereka dapat mengurangkan kemasukan parti ke Malaysia secara berleluasa. Akhir sekali, kesimpulannya, kerajaan haruslah mengkaji segala aspek dari segi ekonomi, politik dan sosial, kesejahteraan dan pembangunan negara. Kesimpulannya, keperluan dan peranan pekerja asing dalam pembangunan ekonomi negara kita memang tidak dapat dinafikan. Namun demikian, negara memerlukan pekerja asing tetapi bukan kebanjiran.
Jika langkah-langkah tertentu tidak diambil, masalah-masalah ini akan menimbulkan implikasi yang negatif terhadap sistem sosial, ekonomi mahupun politik dan ketenteraman negara. Jika kerajaan rakyat Malaysia menyayangi Malaysia, maka mestilah dijaga dengan diuruskan dengan sebaiknya. Untuk menghasilkan tugasan CLO ini merupakan antara sumber-sumber rujukan yang saya rujuk untuk menghasilkan tugasan ini. Lebih dahulu saya ingin meminta maaf sekiranya saya ada salah kata ataupun menggunakan perkataan yang tidak sepatutnya. Dan sekian, terima kasih.